Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf biasa kita dengar dah nama dia. Dan mungkin dalam fikiran kita bila dengar je nama dia ni orang kaya ni, kan? Dengar je orang kaya. Eloklah juga kita cerita kat sini. Sebab saya kira di sini semua yang kaya-kaya belakang. Eloklah tu kita ambil sirah tu. Tengok apa benda yang macam mana dia boleh jadi kaya tu pun kita nak tengok juga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dihormati kursi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli dan kuasa serta tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam rumahnya ini. Saya kira ini hari yang kedua lah surau ni dibuka untuk jemaah. Jadi alhamdulillah kita diberi peluang, dipilih oleh Allah untuk sama-sama mengimarahkan lagi masjid dan surau ini atas sebab Allah memberikan kita peringatan 3 bulan, 4 bulan kita berada di dalam rumah, tak dapat ke masjid, tak dapat ke surau. Sebab itu bila mana kita rasa rindu nak ke masjid, ke surau tu, itu satu petanda baik. Sebab itu kata Nabi, rajulun mu'allaqun, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini orang laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid. Dia adalah golongan yang duduk di bawah naungan arasy Allah. So itu tuan-tuan, bila mana wabak ini berlaku di dunia ini, bukan saja-saja Allah nak bagi, tapi pastinya ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu itu benda tu batil, bukan sia-sia, tetapi pasti ada hikmah. Dan hikmahnya setiap seorang daripada kita beza-beza, tak sama. Saya mungkin lain, tuan-tuan mungkin lain, ahli keluarga kita mungkin lain, kawan-kawan kita mungkin lain. Tetapi mesti cari hikmah dia apa, pasti. Sebab Allah buat itu barangkali mungkin kita ni lalai dan lupa pada Allah. Mungkin beza dengan orang yang lain, dia memang dia kaki masjid, memang ingat Allah, hikmahnya lain pula. Sebab itu bila mana perkara ini berlaku, Allah panjangkan usia kita. Kan Allah panjangkan usia kita. Dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan yang lalu, kalau tengok graf ibadat kita naik dah tu. Ibadat kita melampau-lampau kan. Duduk di rumah dengan sunat sini, sunat. Kan? Naik pangkat pula kita jadi imam di rumah. Tahun lepas mungkin tak sempat nak jadi imam tarawih, tahun ni jadi imam. Macam ni cuba-cubalah apply pula di surau. Mana tahu dapat pula jadi imam. Dapat pula kita kumpul satu keluarga, mungkin ayah-ayah, suami ceritakan tentang agama kepada ahli keluarga kita, naik pangkat dah sebagai da'i pula. Itu hikmah. Bermakna ada penambahan dan peningkatan. Dipanggil ziyadatul khair, penambahan kebaikan. Itu barakah. Jadi ada hikmah di sebalik perkara ini berlaku. Dan bila mana kita dapat kembali ke masjid, surau,
Maka istiqamahlah kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah ambil nyawa kita dalam kita sedang melakukan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya diberi masa sampai waktu isyak saja. Saya ingat bukan saya lah, semua SOP begitu kan. Isyak saja berhenti. Jadi kita gunakan masa yang ada ini untuk sambung pengajian kitab kita. Kita membincangkan tentang ataupun berkongsikan tentang kisah ataupun sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan malam ini kita menyambung pada sahabat yang ketujuh, iaitu Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf biasa kita dengar dah nama dia. Dan mungkin dalam fikiran kita bila dengar je nama dia ni orang kaya ni, kan? Dengar je orang kaya. Eloklah juga kita cerita kat sini. Sebab saya kira di sini semua yang kaya-kaya belaka. Eloklah tu kita ambil sirah tu. Tengok apa benda yang macam mana dia boleh jadi kaya tu pun kita nak tengok juga tu. Macam mana dia boleh jadi kaya, sebab sejarah dia daripada Mekah berhijrah ke Madinah kosong. Tak ada apa-apa. Jadi nak tengok macam mana barakahnya. Siapa didik? Nabi dah didik. Sebab Nabi juga peniaga. Kita kena tahu Nabi juga peniaga. Nabi membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid pergi berdagang. Itu semua antara yang Nabi SAW lakukan. Nabi berniaga, Nabi mengembala kambing. Sebab itu kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan seorang nabi melainkan dia adalah seorang ra'al ghanam, pengembala kambing. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, adakah kamu juga seorang pengembala kambing? Rasulullah kata, na'am, aku juga pengembala kambing. Jadi ini kita kena tahu didikan siapa? Didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dan bukan dia sahaja sahabat yang kaya, ramai sahabat yang kaya. Seperti yang kita bincangkan dulu, sahabat-sahabat yang aula, yang utamanya Abu Bakar As-Siddiq, kaya. Cuma dia memilih untuk hidup dalam keadaan yang zuhud. Ikut Nabi lah, Nabi kaya. Nabi harta rampasan 1/5 dapat daripada dia. Kaya, tetapi dia memilih untuk nak zuhud. Sama dengan Umar Al-Khattab. Tapi Sayyidina Osman memilih untuk nak banyak harta. Tetapi hartanya pergi ke mana? Itu kita akan cerita. Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, kaya. Kan? Zubair Al-Awam, ini kita sambung Abdurrahman bin Auf. Jadi bila mana kita sebut tentang Abdurrahman bin Auf, nama asalnya sebelum dia memeluk Islam ataupun mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia bernama Abdul Ka'bah. Di zaman jahiliyah, Abdul Ka'bah ni ramai. Sebab Abdu ni maksudnya hamba lah. Al-Ka'bah, Ka'bah kita. Sebab zaman dulu Ka'bah tu memang dah ada dah. Cuma zaman jahiliyah situ Ka'bah dah ada dah 360 berhala dah ada situ. Sebab Ka'bah ini bukan dibina oleh Nabi Ibrahim, dinaikkan semula oleh Nabi Ibrahim. Menunjukkan bahawa sebelum Nabi Ibrahim ada dah tapak asas Ka'bah itu. Sebab Allah pilih Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam untuk naikkan semula Ka'bah yang mungkin telah roboh ataupun tapak asas tu ada, bina balik semula. Jadi diambil batu daripada Jabal Abi Qubaish untuk disusun sehingga diletakkan. Hajarul Aswad juga diambil daripada Jabal Abi Qubaish itu, disusun. Dan Kaabah asal Nabi Ibrahim bukan seperti mana sekarang. Itu kena tahulah, sejarah Kaabah tak sama dengan asal Nabi Ibrahim. Sebab asal Nabi Ibrahim Kaabah ada 2 pintu. Dan kedudukan bukan 4 segi. 4 segi ke 4 tepat tu. 4-nya bukan 4, dia ada bucu. Tu kalau Hijri Ismail tu, itu adalah sebahagian Kaabah. Cuma dah roboh. Maka nak bina balik Hijr Ismail tu nak sama tinggi dengan Kaabah kita yang sekarang ni, duit tak cukup zaman jahiliah. Bukan duit tak cukup, duit ada tapi duit haram. Orang jahiliah zaman tu dulu dia fikir juga halal haram. Kita tak jahiliah, haram pun siapa? Pelik kita. Teruk lagi kita daripada jahiliah. Jahiliah ni nak bina Kaabah ni, dia tak berani nak bina Hijr Ismail tu nak sama tinggi dengan Kaabah yang atas. Sebab tu duit haram, takut. Jadi dia bina sampai Hijr Ismail tu je. Itu je yang halal ada. Jalan sampai zaman Nabi SAW banjir. Ya, kita tahu sejarah Nabi umur 35 tahun banjir, Hajarul Aswad jatuh.
wafat Nabi SAW zaman Abdullah Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam roboh lagi Kaabah. Oh, maknanya dah banyak kali lah roboh. Ya, banyak kali roboh dah kan. Sebab tu isu-isu yang kita bincang bila Covid dulu mula-mula, Kaabah tak ada tawaf lah. 12 tahun pernah tak ada haji waktu tu. Zaman-zaman lama setelah daripada zaman wafatnya Nabi SAW, 12 tahun pernah tidak ada haji. Tak ada orang tawaf. Oh, kita kata, oh ni nak kiamat. Dulu tak ada orang tawaf, tak ada kiamat. Bukanlah maksudnya kita ingkar kiamat tu, tak. Supaya kita ni rasa tenang. Jangan kita, oh sebab tak ada Kaabah ditawaf oleh jemaah, kita rasa dah kiamat. Padahal dulu banyak dah tanda-tanda yang keluar. Nabi SAW dibangkitkan saja menjadi Nabi dan Rasul, itu tanda kiamat. Bu'istu ana was-sa'ati kahataini, kata Nabi, aku diutuskan aku dengan kiamat kahataini, asyara ila sababati wal wusta. Nabi tunjukkan isyarat dua jari menunjukkan aku dengan kiamat begini dekatnya. Zaman tu 1400 tahun yang dulu, dekat sungguh dah kiamat. Mana kalau kita fikir 1400 tahun tinggal berapa jari ke tinggal kulit kita tahu. Punya dekat nak kiamat. Tak fikir pula. Kan? Kita manusia macam itulah. Manusia ni bila sesuatu berlaku, gerhana matahari berlaku, nak kiamat. Taufan berlaku, dah nak kiamat. Tsunami berlaku, dah nak kiamat. Sebab itu bila mana kita tengok bab rohani kita ni, bila diisikan macam ni tiap-tiap hari, kita akan rasa nak kiamat, nak mati, nak kiamat, nak mati. Apa berlaku pada ibadah kita? Graf kita naik. Sebab ada rasa tu. Sebab tu kata Nabi, akfiru zikra hazimil lazzat. Perbanyakkan mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Jadi al-maut, mati. Sebab tu banyak mengingati mati, itu boleh menambahkan graf ibadat kita naik. Jadi zaman dahulu ada ramai yang namanya Abdul Kaabah. Ada juga yang nama diberikan Abdul Syams, hamba kepada matahari. Kan? Jadi bila Abdul Rahman bin Auf ni masuk Islam, maka Nabi tukarkan kepada Abdul Rahman. Mana Abdul Kaabah tukar kepada Abdul Rahman, hamba Kaabah ditukarkan kepada hamba yang maha pemurah. Itu bila dia masuk ke dalam Islam lah. Sebab kita nak cerita sebelum itu, umur Abdul Rahman bin Auf ini beza dengan Nabi 10 tahun. Abdul Rahman ni muda. Maknanya Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Dia Abdul Rahman bin Auf ni baru 30. Baru 30 tahun. Maknanya wafat Nabi SAW 63 tahun. Abdul Rahman bin Auf 53 tahun. Beza 10 tahun. Kalau kita balik pada sahabat yang 6 dulu kita bincang, Abu Bakar As-Siddiq beza umur dengan Nabi 2 tahun. Abu Bakar muda. Beza Umar dengan Nabi 10 tahun. 12 tahun. 10 tahun. Beza Umar Al-Khattab dengan Nabi SAW, Umar muda 10 tahun. Uthman ibn Affan dengan Nabi beza umur 6 tahun. Uthman muda lagi. Ali bin Abi Talib sepupu Nabi beza umur dengan Nabi 30 tahun. 30 tahun. Talhah bin Ubaidillah beza umur dengan Nabi lebih kurang 25-26 macam tu, lebih kurang lah. Dia nak kira tepat tak apa sangat. 25-26. Zubair Al-Awwam, sahabat kita yang sahabat Nabi yang ke-6, sama lebih kurang 25-26. Sebab Talhah dengan Zubair ni dia sebaya. Maknanya muda lagi daripada sahabat-sahabat yang lain. Abdul Rahman bin Auf usianya beza dengan Nabi 10 tahun jarak ada. Maknanya Nabi lahir 10 tahun kemudian Abdul Rahman bin Auf pun lahir. Okey, baik. Bila mana Abdul Rahman bin Auf masuk ke dalam Islam, dia merupakan golongan yang awal masuk ke dalam Islam, as-sabiqun al-awwal. Orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Bermaksud di sinilah kita memegang hujah yang bahawa bukan daripada kalangan hamba sahaja yang awal masuk ke dalam Islam. Dalam fikiran kita, banyak saya ingat dalam fikiran kita, oh awal-awal dulu masuk dalam Islam semua hamba belaka. Pasal apa hamba belaka? Sebab hamba ni bila mana tengok Nabi SAW membawa Islam, dia kena tindas, dia ikut Nabi. Tak. Yang kaya, yang berpangkat, semua ni awal-awal yang masuk ke dalam Islam ni, kebanyakan mereka adalah orang yang kaya. Khadijah binti Khuwailid kaya tak? Kaya, isteri Nabi. Abu Bakar pun kaya. Talhah bin Ubaidillah sepupu kepada Abu Bakar As-Siddiq kaya. Uthman ibn Affan juga yang berdakwah, Abu Bakar berdakwah kepada Uthman ibn Affan masuk Islam. Dia juga kalangan yang awal masuk ke dalam Islam. Abdul Rahman bin Auf dia juga masuk ke dalam Islam, yang geng-geng awal, sahabat-sahabat yang awal.
Dia masuk Islam bila? Sebelum Nabi SAW bertapak di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sebelum masuk ke dalam rumah tu, sebelum masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tu, sebelum dapat pot situ, dia dah masuk Islam awal dah. Jadi dia antara sahabat yang awal masuk ke dalam Islam. Maka bila dia masuk ke dalam Islam, Islam ditindas. Islam ditindas dan Nabi perintahkan untuk sahabat sebahagiannya untuk berhijrah ke Habsyah. Ini kita dah bincang dulu. Ke Habsyah. Bermaksud bahawa ada 3 penghijrahan. Saya suka ulang banyak kali ni supaya melekat kan. Dia ulang live kat saya pun saya ulang juga. Ulang-ulang tak apa, ada ulang-ulang kita melekat. Boleh cerita ke anak. Hijrah 3. 2 Habsyah, 1 Madinah. Habsyah yang pertama Nabi tak pergi. Kemudian balik sebahagian daripada kalangan Islam juga, Muslim juga, yang sahabat Nabi balik kerana dapat berita bahawa Islam dah menang waktu tu, Islam dah dibebaskan. Tetapi bukan, itu hanya khabar angin, balik ditindas. Nabi suruh perintah lagi pergi Habsyah buat kali kedua. Tapi ada sebahagian yang tinggal di sana, bukan semua balik, sebahagian saja. Maka pergi hijrah kali kedua Habsyah, Nabi tak pergi juga. Kemudian baru diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah ke Madinatul Munawwarah, kepada Madinah Al-Munawwarah. Berhijrah yang ini baru Nabi pergi. Abdurrahman bin Auf hijrah 3 ni dia pergi. 3 ni dia pergi. Biasanya kalau kita cerita pasal Habsyah, yang paling masyhur ceritanya ialah Ja'far bin Abi Talib. Itu masyhur pasal dia yang pergi jumpa dengan Najasyi tu, Raja Najasyi, untuk diterangkan pada Raja Najasyi, betul ke apa benda yang kau bawa ni, agama apa yang kau bawa. Dia lah menjadi ketua kepada sahabat-sahabat yang berhijrah supaya dapat perlindungan. Kerana pada itu Amr al-As belum Islam lagi, datang pergi report dekat Raja An-Najasyi bahawa dia memburuk-burukkan sahabat Nabi SAW. Agama yang dia bawa itu agama yang batil, yang tak pernah ada dalam dunia, yang memporak-perandakan orang, memporak-perandakan Islam, masyarakat ketika itu. Lah bila mana dia datang, Ja'far bin Abi Talib cerita tentang surah Maryam tu. So, dalam surah Maryam tu kan ada cerita pasal Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Sebab Raja An-Najasyi ni dia pegang kuat kepada Taurat dan Injil. Maknanya dia pengikut benar Nabi Isa alaihissalam. Dan Taurat dan Injil juga ada ceritakan pasal Nabi akhir zaman. Jadi An-Najasyi Islam. Tetapi dia bukan kategori sahabat. Tuan-tuan kena tahu tu, dia bukan kategori sahabat. Tapi dia hidup zaman Rasulullah. Ya, sebab sahabat ini syaratnya 3 untuk jadi sahabat. Yang pertama, dia mesti nampak muka Nabi, ataupun dia mesti duduk dengan Nabi. Nampak walaupun dia budak lagi. Dia nampak Nabi, dia duduk dengan Nabi, maknanya berdepan dengan Nabi. Satu syarat. Yang kedua, dia mesti beriman dengan Nabi SAW. Dan yang ketiganya, dia mesti mati juga dalam keadaan Islam. Dia mesti mati juga dalam keadaan Islam, baru jadi sahabat. Tapi An-Najasyi, dia tak jumpa Nabi, dia beriman dengan Nabi. Dan yang ketiga, dia mati dalam keadaan Islam. Tetapi dia tak jumpa Nabi, maka jatuh, dia tidak jadi sahabat, dia jadi tabi'in. Dia jadi tabi'in. Mana Ustaz tahu di Islam? Sebab hadis yang masyhur berkaitan dengan solat jenazah ghaib tu. Tahun 9 Hijrah, Nabi wafat 10 Hijrah. Setahun sebelum Nabi wafat, Nabi kata, "Qumu, bangun. Kita salat jenazah kepada An-Najasyi," katanya. Telah mati seorang raja, kata Nabi SAW. Waktu tu Najasyi mati. Maka Nabi pun bangun, sahabat-sahabat pun bangun. Maka Nabi lakukan salat jenazah ghaib ketika itu. Maknanya kalau bukan Islam, mana Nabi nak semayang? Islam lah tu. Dan itulah juga dalil yang kita pegang untuk kita lakukan solat jenazah ghaib. Jadi bila sebut tentang Habsyah tadi, cerita yang masyhur ialah Ja'far bin Abi Talib. Dalam kelompok itu ada Abdurrahman bin Auf. Dalam kelompok itu ada Abdurrahman bin Auf. Juga Habsyah yang pertama, Habsyah yang kedua. Sehinggalah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Sebahagian sahabat dah berhijrah dulu dah awal. Nabi SAW baru kemudian sampai. Sampai je Nabi persaudarakan di antara golongan Muhajirin dan Ansar. Ini pun masyhur. Dan antara paling masyhur cerita ialah Abdurrahman bin Auf lah, kan? Yang ini pun tuan-tuan tahu macam mana Nabi mempersaudarakan di antara golongan Muhajirin dan Ansar. Yakni Abdurrahman bin Auf Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat Ansar bernama Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' ni orang yang kaya di Madinah.
Dan imannya kepada Islam, imannya kepada Nabi, kekayaan itu tak masuk dalam hati. Dan kita tahu sejarah itu kan. Sebab Sa'ad bin Rabi' kata, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf tinggalkan seluruh hartanya di Mekah, tak ada harta. Datang terus ke Madinah, kosong, sehelai sepinggang. Tapi nanti kita tengok, nanti seujung nanti saya nak bagi tahu apa yang ditinggalkan bila dia wafat. Ni saya ingat kita semua memang ada yang meniaga dekat sini. Boleh tengok sejarah dia macam mana dia meniaga. Dia sampai ke Madinah kosong, tak ada harta. Maka Sa'ad bin Rabi' kata, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku ada harta, separuh daripada harta aku kau ambil. Hiduplah engkau di sini sebab kita dah jadi saudara. Kuat tuan-tuan, saudara. Ini bukan saudara kandung ni. Ini saudara yang dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi saudarakan. Tapi punya kukuh keimanan mereka ni boleh bagi harta. Kita jangan kata saudara se-Islam, adik-beradik tak nak tolong. Pelik kan? Pelik. Sebab tu bila tengok sirah sini tercetusnya hati kita, kita ada sedar sikit. Siapa yang patut kita tolong, macam mana kita nak tolong, itu semua berlaku bila mana kita tengok sirah. Sirah ni antara tazkiyatun nafsi yang paling terbaik. Penyucian hati yang paling terbaik bila tengok sirah. Sirah Nabi, sirah Rasul, sirah para sahabat, tabi'in, kan? Tabi'in. Saya ingat baru-baru ni ada juga orang cerita pasal Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi', dia penghulu kepada tabi'in hebat. Pasal masjid baru buka, ustaz dia bawa cerita ni je lah. Pasal apa? Pasal Sa'id ibn Musayyab selama hidup dia tak pernah datang ke masjid. Dia tak pernah datang ke masjid dah azan. Maksudnya dia datang dulu ke masjid baru azan. Berpuluh-puluh tahun dia hidup macam tu. Tak pernah dia datang dah azan, ataupun tak pernah datang qabliyah, ataupun tak pernah datang imam dah start sembahyang. Tak, dia datang dulu. Dia bukan Tok Siak, dia bukan Bilal. Biasa. Penghulu kepada para tabi'in. Dia rekodkan bahawa dia datang ke masjid, kalau aku datang ke masjid azan belum lagi. Saya ingat 40 tahun pun dia punya tempoh tu dia buat. Dan sama ke ataupun tidak kita buat sekarang? Sama. Itu pasal ustaz cerita banyak ni. Nak masuk masjid 1 jam sebelum nak masuk Jumaat, beratur orang kan awal kan, semua dapat korban seperti unta kan. Itu Nabi kata kan, orang yang datang awal ke masjid untuk Jumaat, jam yang pertama, jam yang awal dapat korban seperti unta. Jam yang kedua seperti bakrah, lembu kan. Tu kita semua unta belaka pasal nak kejar duduk masuk masjid. Sampai tak sempat duduk pagar depan tu sembahyang. Sama fardu pun sama, kita datang awal sebab nak masuk. Jadi kita dididik macam tu. Ni sebenarnya. Jadi bila mana kita sebutkan tentang bab yang ini, kita dah buat dah. Mudah-mudahan dia istiqamah biar kita datang sebelum azan tu berkumandang. Jadi bila mana Sa'ad ibn Musayyab, Sa'ad ibn Rabi' menyebutkan bahawa wahai saudara Abdurrahman bin Auf, aku ada harta, separuh aku bagi pada kau. Dia ni orang kaya kan, orang kaya. Dan dalam riwayat dalam kitab ni disebut dia ada 2 orang isteri. Dalam riwayat lain sebut banyak isteri kan. Tapi dalam kitab ni kita raikanlah, kitab ni sebut 2 orang isteri. Pilih satu, mana satu kau nak, aku ceraikan, habis iddah kau kahwin dengan dia. Subhanallah. Ini kata, kita nak katakan dua-dua Muhajirin dan Ansar, mereka ni tak ambil kesempatan. Kita kalau di offer macam tu, fikir ke? Saya ingat tak ada fikir lah. Jangan fikir, dapat tu dapat ambil tu, jangan nanti di offer oleh orang lain melepas aku, kita dengar. Tapi bila di offer oleh Sa'ad ibn Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkati ahli keluarga kamu dan juga harta kamu. La hajata li fi hadha. Aku tak berhajat ini semua, kata Abdurrahman bin Auf. Maknanya dia tolak. Dia tolak harta, dia tolak bini, dia tolak, tak mau. Nanti kita tengok macam mana dia kahwin. Dia tolak harta yang di-offer oleh Sa'ad ibn Rabi', dia tolak isteri yang di-offer oleh Sa'ad ibn Rabi'. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, dulluni 'ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Maknanya apa? Dia nak berusaha sendiri. Suq, nak tahu suq ni pasar lah. Maknanya di pasar ni untuk nak buat apa? Nak berniaga.
Mana sejarah ni bermula bila mana dia sampai ke Madinah, dah dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dia tak ambil kesempatan langsung di atas sahabat Ansar. Sahabat Ansar pun tak ambil kesempatan langsung di atas Muhajirin. Sebab itu dia diiktiraf oleh Allah dalam Al-Quran. Allah redha pada mereka Muhajirin, Allah redha pada mereka Ansar. Hebat. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah puji orang Ansar. Muhajirin pun Allah puji juga. Sebab itu bila mana kita tengok sahabat-sahabat ni, kita nak bayangkan macam mana nak cari zaman ni memang tak jumpa. Jauh sangat beza kita dengan para sahabat Nabi SAW. Jauh sangat. Jadi bila mana kita tengok bagaimana Abdul Rahman bin Auf dia tolak benda tu, dia tak mau, tapi dia kata dulu ni ala suq, tunjukkan aku kat mana pasar. Aku tak mau ni semua, tapi aku nak berniaga. Maka dia berniaga, tuan-tuan tahu kan? Dia berniaga. Akhirnya dia berniaga. Dia jadi orang yang terkaya di Madinah. Ekonomi Yahudi turun jatuh, dia pegang ekonomi Madinah. Ni antara orang yang paling kaya juga lah di Madinah. Antara lain yang paling kaya Abu Talhah. Abu Talhah ni memang Ansar lah, orang Ansar. Dia ada kebun banyak. Orang yang ada kebun dekat Madinah ni dia memang tak boleh nak buat apa lah. Pasal tu memang tanah dia. Tapi ni Muhajirin yang daripada Mekah tak bawa apa-apa, datang ke Madinah nak hidup dengan kehidupan yang baru, akhirnya jadi kaya semula. Dan ini juga masyhur bila mana kita tengokkan cerita tentang Abdul Rahman bin Auf, bagaimana dia boleh start niaga di Madinah. Dibeli unta dulu mula-mula kan. Biasanya kita dengar cerita ni. Dibeli unta, contohlah 100 dirham ke 50 dirham ke, dinar ke. Dibeli dengan harga yang ditetapkan, dijual dengan harga yang sama. Maknanya kalau 50 dirham, dia jual pun 50 dirham juga. Jadi mana untungnya? Ni kata strategi ni. Kalau kita barangkali mungkin susah nak buat, tapi bolehlah kalau nak buat. Cuma dia punya ni ambil masa lama. Tuan-tuan tahu dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual dengan harga yang sama. Berapa lama? Lama. Tetapi strateginya bila dia beli unta, dia jual balik unta, tali pengikat unta tu tadi dia ambil. Tali pengikat unta ni kena ada tali baru dia boleh parking, tuan-tuan. Tali diletak kat bahagian mulut tu, tali yang untuk orang pegang ketika naik dan ketika letak parking, ikat. Tali tu dia ambil, dia tak bagi pada orang. Jadi dia ambil tali tu, dia jual unta saja dengan harga yang sama, 50 dinar tadi contohnya. Kemudian dia beli lagi unta, kemudian dia jual balik dengan harga yang sama. Tali dia ambil jual. Sampailah satu Madinah dikatakan unta waktu itu tak ada tali. Siapa pegang waktu itu tali itu? Ni kata hebat Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, inilah maknanya al-barakah. Inilah dipanggil sebagai barakah. Dia tak ada langsung tipu daya, tak ada tipu dalam perniagaan, tak ada. Itu dia punya. Kalau kita beli, mungkin kita nak naikkan sekali ganda, 50 dinar, mungkin 5 dirham, nak bagi naik 100 dirham. Boleh, tak ada masalah. Bolehlah, cepatlah sikit kita kaya tu. Tapi ni jenis lambat sikit. Lambat ni pun tuan-tuan tengok betapa kayanya Abdul Rahman bin Auf. Kaya. Sampai di Madinah dikatakan tidak ada lagi tali, yang memegang waktu tu adalah Abdul Rahman bin Auf saja. Bila dia yang pegang, ketika itu dia sahaja, tuan-tuan tahu dia sahaja yang jual. Permintaan ramai. Banyak. Sebab untuk tak ada tali macam mana nak ikat. Dia seorang je ada Abdul Rahman bin Auf. Jadi apa berlaku? Maka ketika itu harga mula naik. Waktu tu dia jual. Lambatlah strategi ni, kira lambat sikit. Tapi kaya tak? Kaya. Tapi Abdul Rahman bin Auf dia bukan buat tu saja, macam-macam. Bila dia dah ada untung, kemudian dia pergi pula pasar, pergi kedai ni, beli kedai ni. Akhirnya satu Madinah tu dia boleh kontrol. Ini kata Abdul Rahman bin Auf. Strategi yang dia buat daripada awal, yang kosong tu, dia boleh jadi kaya balik. Sehingga kan Nabi bagi tahu Abdul Rahman bin Auf ni, kalau dia angkat batu di bawah tu boleh ada emas. Maksudnya bukanlah angkat macam magic, tuan, ahli silap mata angkat emas, tak. Batu tu pun dia boleh jadikan hasil untuk dapatkan duit. Cerdik tak cerdik Abdul Rahman bin Auf berniaga. Kita kalau tengok batu mungkin tak ada apa lah boleh buat. Tapi Abdul Rahman bin Auf cerdiknya dia. Dengan batu pun dia boleh menjadikan dirinya dapat hasil daripada batu tu tadi. Jadi akhirnya dia pegang ekonomi Madinah tu. Dia juga antara orang yang paling tinggi
dikategorikan bahawa dia adalah orang yang paling kaya di Madinah. Lepas tu dalam keadaan tempoh begitu, dalam keadaan tempoh dia jual beli, satu hari dia datang jumpa Nabi. Ini masa tempoh di Madinah lagi lah. Dia datang jumpa Nabi. Nabi perasan dia ni Abdurrahman bin Auf ni dia pakaian dia cantik, wajahnya berseri-seri. Rasulullah tanya, wahai Abdurrahman, apa kena dengan kamu? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku baru kahwin tadi. Aku baru kahwin. Padahal Sa'ad bin Rabi' offer tadi kan, free je. Free je. Tak payah cari-cari. Tapi sebab nak sebut berusaha dia nak. Orang bagi harta tak mau, nak usaha, kaya dia. Orang bagi isteri tak mau, usaha nak cari juga isteri sendiri. Dan isteri Abdurrahman bin Auf bukan seorang, ramai. Dia meninggal, dia tinggalkan 4 orang isteri. Meninggalnya dia, isteri dia 4 orang. Kaya tak apalah kan. Kaya tak apalah. Nak sebutkan bahawa bila mana Nabi kata, wahai Abdurrahman bin Auf, apa cerita engkau? Kata Abdurrahman bin Auf, aku baru kahwin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tak ada buat. Dia kata, aku buat kecil-kecil saja ya Rasulullah. Yang ini yang biasa kita dengar, hadis tentang walimatul urus. Nabi kata, aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Ini hadis ni masyhur, menunjukkan bahawa i'lanu hadzal nikah, i'lankan pernikahan itu. Buat walimatul urus ini sunan, tetapi tujuannya adalah untuk mewar-warkan bahawa pernikahan itu. Itu Nabi sebut i'lanu hadzal nikah, iklankan, war-warkan pernikahan itu. Tak mampu buat besar-besar, buat kecil-kecil kan. Walau bisyatin, maknanya dengan seekor kambing, kecil lah. Tapi kalau zaman ni kita buat kambing tak cukup lah tuan-tuan. Seekor je, orang pun dia tengok ni kenduri kahwin ke, orang mati. Orang kita ni pun satu hal, buat kecil pun dia kutuk, buat besar pun dia kutuk. Itu hadis yang masyhur, biasa kita dengar tentang perkahwinan Abdurrahman bin Auf. Itu kata Nabi, aulim walau bisyatin. Dan bila mana Abdurrahman bin Auf duduk di Madinah, masih lagi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kelebihan-kelebihan yang ada pada Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan tahu, selain daripada Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah jadi imam kan pada Nabi sebelum Nabi wafat. Abdurrahman bin Auf juga antara salah seorang yang pernah menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila? Ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk. Nabi waktu tu diriwayatkan Nabi dia buang air, buang hajat. Jadi qada hajat dia lambat. Waktu tu dengan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni cerita tentang perang Tabuk. Maka akhirnya orang pun nanti Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam, maka dia pun solat. Solat, Abdurrahman bin Auf solat jadi imam. Dah pertengahan solat, Nabi dengan Mughirah bin Syu'bah ni datang. Bila datang, tengok Abdurrahman bin Auf dah jadi imam, Nabi duduk belakang dan terus masbuk. Ini antara sahabat yang pernah menjadi imam kepada Nabi SAW. Yang lain tak ada. Dua ni je. Satu Abu Bakar As-Siddiq, yang keduanya Abdurrahman bin Auf. Jadi bila ingatlah, masuk ke dalam mindset kita, pikiran kita, antara sahabat yang pernah menjadi imam kepada Nabi SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf juga merupakan salah seorang yang diberi jaminan syurga oleh Nabi. Al-Asharal Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang diberi jamin syurga oleh Nabi SAW. Ini Abdurrahman bin Auf fil Jannah antaranya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang dijamin syurga oleh Nabi. Antara yang lain, Abdurrahman bin Auf ini mengikuti perang Nabi SAW kesemuanya, tak pernah tertinggal. Jadi bila mengikuti perang kesemuanya, maka dia juga tergolong dalam kategori Ahli Badar. Ahli Badar ni, bila tengok dalam hadis ataupun Allah sebutkan cerita dalam Al-Quran tentang Badar ini, Allah telah mengiktirafkan bahawa seluruh orang yang duduk di Badar ataupun yang mengikuti peperangan Badar, Allah ampunkan semua dah. Maknanya, orang yang duduk dalam perang Badar ini, Nabi SAW menyebutkan, buatlah suka hati kalian, apa saja. Sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam hadis kursi ini bahawa Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, orang yang duduk dalam perang Badar, maka Allah telah ampunkan dosa. Kan? Bermaksud bukanlah sesuka hati boleh buat dosa lepas tu, tak. Dia dipelihara. Dia dipelihara. Macam kita lah, kita ni
Kalau balik haji umrah contohnya, haji dah mabrur, dosa habis dah. Ataupun jaminan kita bila mana kita puasa puasa sunat, diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang lepas. Maksudnya orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lepas puasa tu dia boleh buat dosa setahun depan tu. Tahun depan jumpa lagi puasa sunat, puasa lagi. Dia dipelihara. Ni orang yang beriman. Jadi sahabat Nabi ni dia bukan kaki dosa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa orang yang duduk dalam ahli Badar ni 313 orang, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abdurrahman bin Auf juga salah seorang daripada orang yang duduk di Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni yang ketika mana nak buat perjanjian Hudaibiyah 6 Hijrah. Nabi nak pergi Mekah untuk buat umrah, tapi tersekat dekat Hudaibiyah. Jadi diutuskan Uthman ibn Affan untuk pergi beri khabar bahawa Nabi nak masuk untuk nak buat umrah. 1,400 orang nak masuk. Tiba-tiba dapat khabar bahawa Sayyidina Uthman dibunuh, khabar angin. Tapi tak dibunuh pun. Maka Nabi pun duduk di atas di bawah pokok, duduk di bawah pohon syajarah. Maka disitulah bermulanya bai'ah, dipanggil Bai'atul Ridwan, untuk membela Sayyidina Uthman yang dibunuh. Ketika itu Allah turunkan Al-Quran dalam surah Al-Fath. Dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala telah meredai orang-orang yang beriman ketika mereka berbai'ah kepada Nabi SAW di bawah asy-syajarah. Tahta asy-syajarah ni di bawah pohon. Bermaksud orang yang duduk dalam kalangan Bai'atul Ridwan, dia telah diredai Allah. Itu tak masuk dalam ayat surah At-Taubah ayat ke-100 lagi kan, yang kita sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu memang dah diiktiraf oleh Allah secara umumnya, Muhajirin dan Ansar. Yang ini Allah khususkan lagi dalam perang Badar. Ini Allah khususkan lagi dalam Bai'atul Ridwan, menunjukkan berlapis-lapis Allah memberikan keredaan kepada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu kata hebatnya sahabat yang diberi nama Abdurrahman bin Auf. Dan kehidupan dia bukan sahaja setakat dia kaya, tetapi dalam keadaan dia suka menginfakkan harta. Kaya lah. Kaya tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam infak dia ini, dia pernah bagi banyak pada para sahabat, ataupun dia panggil bekas-bekas ahli Badar. Dia tak panggil bekas lah, dia panggil ahli Badar juga kan, ahli Badar. Sebab beza sebab ahli Badar ni dia berbeza dengan sahabat yang lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab, turutan peringkat sahabat yang paling utama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman, keempat Ali, kelima 6 orang yang berbaki, 10 yang dijamin syurga tadi, ketujuh ahli Badar, ke-8 Bai'atul Ridwan. Lepas tu ada lagi Uhud. Dia ada susunan, dia ulama susunkan siapa di kalangan para sahabat yang paling aula lah, paling utama. Semuanya aula belaka, cuma dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi dalam keadaan sebut ahli Badarnya, dia ni adalah sahabat yang aula lah daripada yang lain ni. 300 lebih orang ni kan, 300 lebih, 313 ni. Dia pernah bagi kepada ahli Badar ni setiap seorang 400 dinar. Maksudnya bagi allowance lah, maknanya bagi sagu hati, sumbangan. Saja-saja bagi. Dan Nabi juga pernah sebutkan bahawa orang yang baik, bila mana aku telah wafat, kata Nabi SAW, bila aku telah wafat besok, orang yang paling baik ialah orang yang memuliakan ahli keluarga aku. Maka Abdurrahman bin Auf dia bagikan 400,000 dinar kepada isteri-isteri Nabi yang tinggal. Tak ramai lah, tinggal 7 orang. Silaplah 7 orang. Jadi setiap seorang tu dapat 400 dinar. Ini bila mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-92, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira sebagai kebaikan sehinggalah apa yang kau infakkan itu dengan infak ataupun perkara barang yang kau paling sayang, baru dikira sebagai bir, kebaikan. Mana kalau kita pergi kira kita nak bagi harta, kita kena bagi yang paling baik. Ini mungkin tak sampailah tahap kita, mungkin kita memilih-milih juga kan, keluar duit 2 helai, RM1, RM50.
Ini bukan tujuan saya lah sekali. Semualah kita ni pun susah juga iman kita ni kan. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Kadang time tengah iman tinggi nak bagi infak tolong orang. Time tengah susah nak bagi pun gigil-gigil nak bagi. Tapi sahabat Nabi ni bila mana dia baca, bila dia dengar ayat ni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia dengar ayat ni, dia tu keluarkan harta dia infak. Kita dengar ayat Quran kadang tercetus juga dalam hati tu kan. Sebab tu dituntut untuk dengar kuliah ni. Dengar kadang-kadang ada mungkin asatizah yang lain, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang lain bila disampaikan ceramah dia ada zuk, ada rasa. Kita balik terasa nak infak, terasa nak buat baik. Allah bagi ya, Allah bagi hidayah untuk buat. Bila buat macam ni tu yang kita dapat rasa. Jadi tu antara amalan-amalan Said Abdul Rahman bin Auf yang mana dia menginfakkan harta cukup banyak. Sehinggalah di hujung-hujung kewafatannya dia meninggal pada zaman Sayyidina Uthman. Bermaksud Nabi SAW wafat, naik Abu Bakar As-Siddiq, dia masih lagi ada. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun je memerintah. Kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq, naik Umar Al-Khattab memerintah 10 tahun. Abdul Rahman bin Auf masih lagi ada. Dan bila mana Umar Al-Khattab dibunuh, maka dia adalah salah seorang yang diberi calon nama oleh Umar Al-Khattab untuk menjadi khalifah yang seterusnya. Abdul Rahman bin Auf dia ada 6 orang. Dia ada 6 orang nama yang Umar Al-Khattab sebelum dia meninggal. Sebab Umar Al-Khattab dia dibunuh, dia ditusuk pisau oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi di Masjid Nabawi. Dan dia tak meninggal pada hari itu. 2-3 hari kemudian tu baru meninggal. Sebelum dia meninggal tu dia sempat wasiatkan beberapa orang nama untuk dipilih menjadi khalifah Islam yang ketiga. Ni kalau kita tengok sejarah Abu Bakar As-Siddiq, dia tak letak calon sebelum dia wafat. Abu Bakar As-Siddiq sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, dia terus pegang seorang je, tak ada calon-calon. Mana dia boleh pilih terus naik Umar Al-Khattab, tak ada calon-calon lain. Tapi Umar Al-Khattab dia tak tahu ambil satu, dia bagi 6. Korang buatlah pilihan raya. Lebih kurang itulah berlakulah zaman ni. Itulah dia sejarah Islam lah tu. Mana ada 2 pilihan, sama ada boleh pilih secara terus ataupun buat pilihan raya. Jadi dalam calon 6 orang ni termasuk Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan. Dia tarik diri daripada pencalonan. Ini bukan kecil-kecil punya pencalonan ni, ini bukan pencalonan nak jadi bos, bukan ni. Jadi khalifah. Sebab tahu hatinya dia tak mampu nak memikul jawatan ataupun tanggungjawab yang besar. Dia kata aku tak mahu. Dia kata kalau betul lah Umar dipilih ataupun disebutkan dia nak dipilih menjadi khalifah, kata dia. Dia kata elok aku wafat saja. Itu dia punya kata-kata lah. Kata-kata yang masyhur dia. Dia kata kalau aku yang nak dipilih untuk menjadi khalifah, dia kata baik aku wafat. Baik aku mati sajalah, lebih kurang gitu. Daripada aku memikul jawatan yang besar ni, aku tak mampu nak memikul. Akhirnya 6 orang tadi itu, 4 orang menarik diri, tinggal 2 orang. Uthman ibn Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka dia berpihak kepada Uthman ibn Affan, naik Sayyidina Uthman ibn Affan menjadi khalifah Islam yang ketiga. 6 bulan setelah mana Uthman ibn Affan dilantik menjadi khalifah, wafatlah Abdul Rahman bin Auf wafat. Tetapi tuan-tuan, sebulan sebelum dia wafat, ini diceritakan oleh anak kepada Abdul Rahman bin Auf sendiri, iaitu Ibrahim. Anak dia nama Ibrahim. Ibrahim ceritakan ketika mana ayahnya sebulan sebelum mana meninggal dunia, ayahnya pernah pengsan. Mana pengsan yang agak lama. Ketika dalam pengsan itu, Abdul Rahman bila mana dia bangun, dia ceritakan balik, ketika mana aku dalam pengsan tadi, aku dibawa oleh 2 orang. Aku dibawa oleh 2 orang laki-laki yang mana dia membawa dalam keadaan keras dan kasar. Mana nak tarik dia, nak bawa dia dalam keadaan keras dan kasar. Sehinggalah aku bertemu dengan seorang lagi laki-laki. Sehingga aku bertemu dengan seorang laki-laki dan aku terus dibawa di hadapan Zat yang maha perkasa lagi maha terpercaya. Dia dibawa terus ke sana. Akhirnya dia mendengar suara bahawa lepaskan Abdul Rahman bin Auf, sesungguhnya dia dan ahli keluarganya dan anak-anaknya dia telah diberikan kebahagiaan dan pengampunan.
Sebulan sebelum dia wafat, dalam pengsan tu dia dapat mimpi ni. Dan sebulan kemudian barulah dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam umurnya 75 tahun. Usianya dalam 75 tahun. Dan dia disembahyangkan ataupun disolatkan jenazahnya oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan saya nak perbetulkan sikit sebab dah habis ni. Saya ingat dah habis dah. Dah wafat Abdurrahman bin Auf habis dah. Cuma saya nak perbetulkan sikit sebagaimana yang biasa kita dengar. Ada hadis-hadis yang tidak sahih yang biasa kita dengar bahawa Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam syurga dalam keadaan merangkak. Yang ini bila diperiksa balik hadisnya, tidak ada satu hadis pun yang disahkan oleh para ulama sahih maupun hasan, tak ada. Kita kalau hadis ini yang boleh dipakai ialah yang sahih dan hasan saja. Sebab tu dia panggil hadis yang makbul, diterima. Selain daripada itu mardud, ditolak. Dan ada juga ulama yang memberikan status hadis yang tadi itu merangkak itu maudhu', palsu. Paling-paling tinggi pun dhaif jiddan. Dhaif jiddan ni tak boleh pakai sebab terlalu lemah. Jadi bukanlah maksudnya macam tu Ustaz. Kalau kadang, sebab kadang kita tengok orang baik aku tak payah kaya katanya masuk dalam keadaan merangkak. Maksud di sini kalau nak dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, ada hadis yang sahih daripada Nabi. Nabi kata la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan berganjak kaki seorang hamba itu di hari akhirat ataupun di hari kiamat melainkan ditanyanya 4 soalan. Salah satunya kata Nabi wa an malihi, yakni mengenai hartanya, min aina tasabah wa fima anfaqa, daripada mana dapatnya harta itu dan ke mana harta itu dikeluarkan. Berkemungkinan di situlah yang menjadi lambatnya. Bukan merangkak lambat pasal apa? Hartanya banyak maka akan dihisap satu persatu. Beza dengan Abu Bakar, Umar meninggal tak banyak harta. Abu Bakar tinggal seekor bagal jubah aja. Abu Bakar. Umar pun sama, Umar tak banyak harta ditinggalkan. Melainkan sahabat-sahabat yang kaya-kaya ni bukanlah maksudnya dia tinggalkan terus semua, tetapi ada harta-harta yang banyak. Dan juga diriwayatkan Abdurrahman bin Auf bila wafat saja dia meninggalkan 1000 ekor unta dan 100 ekor kuda perang dan 3000 ekor kambing tinggal. Maknanya yang tinggal ni yang dah dibagi pada isteri-isterinya semualah, yang ini diinfakkan untuk Islam. Isteri-isterinya semua diriwayatkan sini dia dapat 100,000 dinar emas. Kalau kita dipanggil shilling emas lah. Setiap seorang, ada dia 4 orang isteri. Setiap seorang dapat 100,000 duit shilling emas. 4 orang 400,000. Nak terjemahkan pada zaman kita ni tak tahulah berapa, rasanya banyak lah tu. Terlalu 100,000 ni pun kalau kita dapat pun banyak lah kan. 100,000 ringgit pun dah kira banyak. Tapi ni emas, shilling emas. Beza dengan zaman dahulu, bermaksud memang terlalu banyak harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi insya-Allah kita berhenti sini. Pada kuliah akan datang insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Kita sambung pada sahabat yang ke-8 juga yang telah dijamin syurga oleh Nabi, iaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini juga sahabat yang paling masyhur dengan keberaniannya dalam peperangan. InsyaAllah kita bincang pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yakin dalam majlis sebegini penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu ya Allah. Maka dengan rahmat dan keberkatan-Mu Engkau angkatlah wabak ini di seluruh dunia ini secepatnya mungkin wahai Allah, khususnya di negeri kami Malaysia ini, dan umat Islam Kau peliharalah wahai Allah, kerana tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, yang maha mulia. Angkatlah wabak ini secepat mungkin wahai Allah. Lindungilah kami daripada wabak ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada wabak ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.